أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والأمراض إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اهدنا وسددنا واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب ربي شئت سهل قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada pagi yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, sekali lagi kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus merasai nikmat iman dan juga Islam, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini buat kesekian kalinya kita terpilih lagi di kalangan orang-orang yang terpilih untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan pengerusi masjid, seluruh jawatan kuasa masjid, para ustaz, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pagi ini insya-Allah kita akan berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terdapat dalam kitab Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kalau tuan-tuan buka kitab Arba'in Nawawi hadis 40, hadisnya ialah hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37. Insya-Allah hadis yang ke-37 ni kita akan kongsikan di kesempatan pada pagi ini insya-Allah. Saya nak mengajak tuan-tuan kita sama-sama baca hadis ni dulu, lepas tu kita tengok dia punya pengajaran dan juga istifadah daripada hadis yang kita boleh ambil pada pagi ini. Jadi saya baca, tuan-tuan ikut kita baca pendek-pendek aja supaya senang ikut. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma
bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyrata hasanatin ila sab'imi'atin da'fin ila ad'afin kathiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ni hadis yang keberapa? Hadis yang ke-37. Nanti boleh balik rujuklah dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis himpunan hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, bermakna hadis ni adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dan juga keburukan. Innallaha katabal hasanati wassayyiati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dan juga keburukan. Kemudian menjelaskan hal yang demikian, yakni sesiapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang penuh, yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukannya dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat ganda, bahkan hingga berlipat-lipat kali ganda. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan yang penuh. Sedangkan jika dia berniat kemudian dia melaksanakannya, Allah mencatatkannya sebagai satu keburukan sahaja. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini kalau kita nak letakkan di bawah tajuk apa? Banyak ulama bincang hadis ini, mereka meletakkan di bawah tajuk kemurahan dan keluasan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mana tidaknya kita buat sikit dapat banyak. Itu permulaannya lah. Buat sikit tapi kita dapat banyak. Jadi hadis ini, hadis kursi ini menunjukkan bahawa kemurahan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Permulaannya saya nak bawa tuan-tuan, kita ambil dua perkataan dalam hadis yang dibacakan tadi. Yang pertama ada perkataan indahu. Indahu ada berapa kali berulang? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha
indahu. Satu. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu. Dua, indahu. Wa in hamma sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu. Tiga, indahu. Apa maksud indahu ni? Indahu bermaksud di sisinya. Di sisi siapa? Di sisi Allah. Jadi ulama yang mengatakan bahawa murahnya Allah Ta'ala ini dengan menggunakan lafaz indahu, maknanya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menunjukkan isyarat betapa besarnya keprihatinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada apa-apa benda baik yang kita niat, dan kita niat kemudian kita buat. Murahnya Allah Ta'ala, besarnya prihatin Allah Ta'ala kepada apa yang kita niat nak buat baik, belum lagi kita buat pun Allah Ta'ala dah menunjukkan rasa keprihatinannya. Bersungguhnya Allah Ta'ala bersedia untuk berikan ganjaran yang terbaik kepada kita. Itu perkataan yang pertama, kalimah yang pertama, yang 3 kali berulang dalam hadis tadi. Kalimah yang kedua yang di-highlightkan, yang cuba untuk ditonjolkan supaya kita dapat faham dan juga mengerti hadis ini keseluruhan nanti, ialah perkataan kamilatan. Ada orang nama Kamilah. Kalau yang lelaki nama Kamil kan. Yang perempuan nama Kamilah. Kamil maksud apa? Yang sempurna. Kamilah yang sempurna juga. Cuma Kamilah ni orang perempuan, Kamil tu orang lelaki. Jadi kalau dapat anak kembar, bagilah satu nama Kamil, satu lagi nama Kamilah. Kembar tak isa iras lah kan. Seorang lelaki, seorang perempuan. Kan? Jangan bagi nama Ahmad, seorang lagi Muhammad. Sebab dia temenung nak bagi nama apa ni? Kembar. Niatnya nak kembar lelaki. Tiba-tiba keluar lelaki seorang perempuan. Seorang nama Ahmad, seorang nama Muhammad. Tak jadi ya. Tuan-tuan, kamilatan ialah sempurna. Maknanya, lafaz ini yang bermakna sempurna ini merupakan satu takkid. Takkid ni maksud dia kekuatan. Menguatkan maksud indahu, di sisi Allah Ta'ala. Allah nak bagi pahala, Allah nak bagi ganjaran baik, maka ditambahkan kamilatan sebagai takkid, isyarat nak menguatkan bahawa sangat bersungguh-sungguh Allah Ta'ala nak berikan ganjaran baik kepada orang yang niat nak buat baik dan buat baik. Berapa kali berulang? Juga 3 kali berulang. Dan menariknya, hujung hadis disebutkan siapa yang berniat buruk, kemudian dia buat apa yang dia niat. Dia nak buat dosa kan, dia niat berhasrat nak buat dosa, kemudian dia buat dosa tu, maka tak ada lagi indahu dan tak ada lagi kamilatan. Faham tak faham tu? Nak buat baik, nak buat buruk, kemudian dia buat buruk, memang buat pun, maka tak ada lagi indahu, tak ada lagi kamilatan. Menunjukkan bahawa apa yang dia buat itu, itulah kadar yang dia dapat, tak lebih dan juga tak kurang. Ini gambaran apa yang kita nak sama-sama kongsikan pada pagi ini. Jadi secara umumnya dalam hadis tadi sebut ada berapa jenis, ada berapa bahagian? Ada 4 bahagian, ada 4 jenis. Yang pertama, kita. Hari ni, pagi ni kita tak nak cerita orang, kita nak cerita kita.
Kita berada pada golongan mana? Kita berada pada bahagian mana kita ni? Selama hidup kita hari ini ni, termasuk pagi ni, kita duduk bahagian mana? Adakah malam tadi bila dapat iklan, ni iklan ni kan, kuliah subuh ni, dalam grup WhatsApp lah, kan Haji kan, pagi ni ada kuliah subuh kan. Niat tak malam tadi, esok pagi aku nak bangun sembahyang subuh kat masjid dan nak dengar kuliah subuh. Itu niat lah tu kan? Niat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudahkan, berikan kekuatan, berikan inayah dan juga taufiknya. Alhamdulillah pagi ni kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam kuliah. Ini bahagian yang keberapa ni? Bahagian yang kedua. Maknanya kita berada pada bahagian yang kedua, jenis orang yang kedua. Dia niat nak buat baik, sampai masanya, tiba masanya, dia buat baik. Dia buat seperti mana yang dia niat, seperti mana perancangan yang dia buat. Itu contoh. Jadi dalam hadis tersebut, ada orang dia niat nak buat baik, lepas tu dia tak buat, maka dia dapat berapa pahala, berapa ganjaran Allah bagi? Kamilatan wahidah. Makna dia dapat satu ganjaran kebaikan yang sempurna Allah bagi. Niat sahaja pun. Subhanallah. Mana ada orang nak bagi niat aja dah bagi kan. Bos, esok saya niat datang kerja lah. Kan? Lepas tu tiba esok tak datang. Agak-agak macam mana? Dapat upah tak? Ni kira gaji hari ni bukan gaji bulan ni, gaji hari kan. Mana nak dapat? Asyik niat aja kan. Tapi Allah Maha Kaya, Allah Maha Rahim, Rahman dia bagi. Maha Rahmannya Allah bagi. Niat dia dah bagi. Subhanallah. Kemudian yang kedua tadi, niat nak buat baik, tiba masanya buat seperti mana yang dia niat. Maka Allah bayar berapa? 1? Tak, Allah bayar 10. Allah bayar 10 kali. Bahkan Allah boleh bayar 700. Bahkan dalam hadis sebut lebih daripada 700. Pagi ni kita sembahyang di Masjid Nurul Iman, betul kan? Ya? Masjid Hidayah. Nak menunjukkan lama dah tak datang tu. Dah bertukar dah kan. Masjid Hidayah ni kan, Pak Raja kan. Masjid Pak Raja ni kita sembahyang pagi tadi, kita dapat berapa? 27 lah kan, sembahyang berjemaah kan. Baik, saudara kita yang sembahyang dekat Masjidil Haram dapat berapa? Dapat berapa? Beza tak dengan kita? Beza lah. Yang sembahyang di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa pun berbeza. Yang sembahyang di Masjid Nabawi lagi berbeza kan. Menunjukkan bahawa bila kita niat nak buat benda baik, kemudian kita buat benda baik yang kita buat, asas dia dapat 10, kemudian 700, kemudian berlipat-lipat kali ganda. 100,000 lah boleh dapat secara asasnya kalau dia masjid apa? Masjid Haram kan. Dah nampak dah tu kan. Maha pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kita yang tak perasan. Sebab itu kita ni kalau nak bayar apa yang Allah Taala dah bagi kepada kita, tak terbayar kita. Kan? Tak terbayar kita. Sebab itu Allah suka sangat kalau kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan, sedang berikan kepada kita. Tapi tak ramai yang bersyukur. Saya selalu sebutlah, bangun pagi tadi, daripada mati, hidup semula. Allah hidupkan semula.
Benda yang paling basic, paling asas. Alhamdulillah. Paling asas. Remeh aja benda tu, biasa aja benda tu. Ataupun disebut khafif indal lisan. Sangat ringan dekat mulut, tetapi bergegar di arasy Allah Subhanahu wa taala. Beratnya timbangan itu di sisi Allah taala. Kenapa? Kerana kita faham bahawa nikmat yang Allah berikan banyak sangat kepada kita, termasuklah nikmat kita boleh teruskan kehidupan kita dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita lafazkan Alhamdulillah. 2 perkataan sahaja, paling kurang. Nak sambung-sambunglah. Alhamdulillahillazi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur, seperti mana Nabi ajar. Tapi paling kurang Alhamdulillah. Baru kita faham yang kita ni hamba yang bersyukur. Kenapa nak bersyukur? Sebab banyak sangat nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah. Kita selalu dengar ustaz-ustaz sebut. Wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kita menghitung, la tuhsuha. Kita tak mampu nak menghitung nikmat yang cukup banyak Allah Ta'ala berikan pada kita. Termasuklah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila niat kemudian buat, maka Allah bayar dan bayar. Dan tak luak sikit pun, tak berkurang sedikit pun perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala untuk dia bayar dan bayar dan bayar apa yang kita buat. Sebab apa? Sebab Allah nak suruh kita buat. Allah Subhanahu wa taala tak mengharapkan kita dengan pahala yang kita buat itu untuk Allah bertambah-tambah dia punya kekuasaan, kekayaan dia, tak. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita. Sebab itu indahu dengan kamilah tadi, bila kita faham, maka kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala dengan pemurahnya, dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita. Tapi ramai kita tak faham, tak perasan. Ramai kita tak perasan. Kita rasa biasa saja. Itu kelebihan kita lah. 2. Yang ketiga, jenis ada orang yang dia niat nak buat buruk, kemudian dia tak jadi buat. Ni menarik. Dia nak buat buruk, kemudian dia tak jadi buat. Dapat apa? Dapat apa? Tak dapat apa-apa. Dapat pahala, tak pasal-pasal dapat pahala. Niat buruk, niat nak buat buruk ni, kan? Turun masjid banyak aku nak rembat lah. Nak rembat apa ni, sepatu. Tadi datang tengok macam berkenan dia dengan sepatu ni kan. Turun ni nak rembat contoh, mana ada, tak ada. Itu cuma rekaan semata-mata contoh. Tapi dah nak turun tak jadi, kan? Tak jadi nak buat. Tak jadi nak buat apa yang niat buruk tadi. Maka Allah Ta'ala gantikan dengan pahala pun sempurna di sisi Allah Ta'ala. Ya Allah, nak cari mana ni tuan-tuan? Nak cari mana sifir macam ni? Nak buat benda buruk, tak jadi buat, dapat baik. Mana? Nak cari mana? Dan yang keempat, niat buruk, kemudian buat mengikut apa yang dia niat, maka dia dapat balasan apa yang dia buat, sekadar mana yang dia buat. Dah tak ada dah berganda-ganda, berlipat-lipat seperti mana yang disebut tadi. Tak ada dah. Seperti mana kebaikan tadi, buat, maka dilipat-lipat gandakan, tak ada. Cuma ulama' berselisih pendapat. Ulama' berselisih pendapat, kalau dia buat pada waktu yang dilipat gandakan dia punya amal kebaikan. Bila? Contoh, hari Jumaat kan? Lagi bulan Ramadan, lagi 10 hari awal Zulhijjah.
Macam mana kalau dia buat buruk ketika 10 awal Zulhijjah tu? Hari Arafah lagi senang cerita dia. Hari wukuf tu, hari ke-9 tu, dia buat benda buruk, buat benda jahat, buat dosa pada waktu itu. Berganda-ganda ke dosanya ataupun tak? Ada 3 pendapat. Satu pendapat mengatakan berganda seperti mana bergandanya amalan. Ini antaranya pendapat Ibnu Abbas, Imam Mujahid dan beberapa orang lagi. Seterusnya ada yang berpendapat mengatakan dia tak berganda tetapi dipandang besar di sisi Allah Ta'ala. Sebab dia buat pada hari, pada waktu yang dilipat gandakan amalannya di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga, Al-Imamul Faris mengatakan tak berganda. Dan sama aja. Sama aja. Dia buat satu, dapat satu lah. Dia buat dosa 2, dapat 2 lah. Tak berganda dan juga tidak, sama je. Itu pendapat yang ketiga. Cuma kebanyakan ulama mengatakan, menggunakan pendapat yang kedua, mengatakan bahawa ianya kalau dilakukan keburukan itu pada waktu yang dilipat gandakan amal baik, maka dia dipandang besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau perbuatan itu dalam kategori dosa besar. Cuma saya nak sebutnya bahawa itu ketika waktu-waktu yang dikhususkan ataupun tempat-tempat yang istimewa. Contohnya di Masjidil Haram di Mekah, kan? 3 tanah haram tu kan, di Madinah dan juga di Masjidil Aqsa. Tapi tempat lain tak sama. Maksudnya begitu sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala cakna dan juga nak memandang kepada kita dengan rahmat dia, beri peluang kepada kita seluas-luasnya untuk kita rebut peluang supaya kita dapat buat amal kebaikan, supaya Allah Ta'ala nak beri. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Dan akhirnya dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah Allah nak letakkan kita nanti di tempat yang sepatutnya, iaitu di dalam syurga. Kerana dalam syurga ini yang masuknya bukan dengan pahala yang kita bawa, tetapi dengan kemurahan, rahmat, rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah layak kita masuk syurga. Dengan amalan banyak macam mana pun, berlipat kali ganda macam mana pun, tak boleh masuk syurga Allah. Kerana syarat besar nak masuk ialah dengan rahimnya Allah, dengan kasih sayang Allah. Cuma melalui amalan yang kita lakukan itu, kita mengundang rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibn Khalaf ataupun disebut sebagai Imam Battal, Ibnu Battal, mengatakan ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kurangkan umur kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah kan kurangkan umur kita berbanding dengan umat-umat sebelum Nabi. Allah kurangkan umur, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan umur yang pendek itu dengan amalan-amalan yang boleh melipat gandakan pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Berbeza. Umat terdahulu panjang umurnya, umat Nabi Nuh sampai ribuan tahun, kan? Kita pendek, baina sittin was sab'in. A'mara ummati, umur umat aku ni, kata Nabi, baina sittin was sab'in, antara 60 70. Kan? 60 70. Itu je. Lebih daripada 70 tu dah subsidi dah. Kan? Bermakna kalau pencen umur 60, 10 tahun aja. Lepas 10 tahun tu, kalau tak datang dengan kuliah lagi, kalau tak datang berjemaah kat masjid lagi, yang tu tak tahu cerita lah, kan? Sebab 60-70
Ustaz, ada orang 100, ada orang 96 tu. Kan? Kan? Tak ada masalah pun. Jarang-jarang. Kadang-kadang. Sikit sangat. Tapi umumnya 60, 70. Nabi dah sebut. Dan Nabi SAW sendiri 63. Maknanya kalau umur sekarang dah 50, tinggal berapa tahun lagi? Kalau ikut 60, tinggal 10. Kalau ikut 70, tinggal 20. Dah sekarang dah umur 65. 65 kalau nak ikut 60 bermakna dah 5 tahun jadi jenazah. Kan? Tapi nak ikut 70, tak apalah. 5 tahun lagi tinggal. Yang tinggal 5 tahun itulah sibuk nak betulkan awningnya, sibuk nak betulkan dapurnya, sibuk nak betulkan itu, betulkan ini. Iman dan amal tidak dibetulkan. Kan pelik tu. Kalau masih lagi tinggal 50 tahun nak betulkan aircon ke, nak betulkan kipas ke, contohlah. Bukan kata tak boleh betulkan aircon, tak boleh betulkan kipas. Tu contoh saya bagi tahu. Ini nak besarkan ruang tamunya, nak besarkan itunya, boleh Mak Haji kan, bukan tak boleh. Tapi dah mengganggu. Nak membesarkan amalan-amalan dan juga ibadat-ibadat yang kita nak bawa untuk hidup panjang lagi. Itu hidup yang kedua. Mati kan sekali, hidup kan 2 kali. Betul? Mati sekali, hidup 2 kali. Tapi ada orang kata, tak Ustaz, hidup ni sekali je, kita belasahlah betul-betul, kita rebutlah peluang betul-betul. Kalau tak, bila lagi? Sabar. Hidup 2 kali ke sekali? Hidup 2 kali. Mati itu sekali. Mati sekali je. Dah mati nanti, mati lagi? Tak mati dah. Kena humban, kena bakar, kena apa? Ataupun diberikan nikmat, hiduplah selama-lamanya ila masya Allah. Jadi itu yang sepatutnya diutamakan. Marah pula orang kat saya. Dia kata, Ustaz, tak boleh buat renovation rumah. Tak, bukan maksudnya begitu. Nak buat renovation ke, nak buat apa, nak tambah awning ke, nak tambah bumbung, nak tambah bilik ke, tambahlah. Tetapi jangan sampai mengganggu kita punya bekalan untuk kita buat. Dia kata, kenapa Ustaz? Senang anak-anak nanti. Tak masalah, buat 8 bilik pun, anak ada 8 orang pun. Kan? Seorang pun tak ada nanti. Masing-masing dah ada rumah sendiri. Pandai-pandailah dia. Jadi umur umat Nabi kita ni, umat Muhammad ni, kita lah pendek, tapi amalan yang dibuat dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala berbeza dengan umat-umat sebelum daripada kita, iaitu umat-umat Nabi yang lain. Umurnya panjang-panjang, tetapi bagi mereka amal ibadat yang mereka buat tidak dilipat gandakan oleh Allah seperti mana kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntungnya kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda sebut, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man ata firashihi wa huwa yanwi an yusalliya min al-laili faghalabathu 'ainahu hatta yusbiha kataba lahu ma nawa. Abu Darda kata, seseorang yang pergi ke tempat tidurnya, maknanya nak tidurlah, kemudian dia berniat, wa huwa yanwi an yusalliya minal lail, kemudian dia niat ketika nak tidur tu, nanti aku nak bangun sembahyang malam. Faghalabathu ainahu, kemudian terpejam matanya, terus membawa ke subuh, ke pagi. Apa jadi? Katabalahu manawa, kasih sayang Allah, oleh kerana dia dah niat, maka Allah bayar juga, seolah-olah dia dah bangun sembahyang malam juga. Niat tak malam tadi, kena niat lah kan. Dia tak malam kena niat kan. Bangun
Ba- Bangun sebab bangun buang air tak tahan. Lepas tu sambung balik tidur. Itu saya lah tuan-tuan. Kan? Tapi kata ulama kan, kalau dah bangun macam tu kan, pukul 3, pukul 2, pukul 4 kan, bangun, tak kisahlah bangun nak buang air ke apa, tak apalah kan. Tapi paling kurang kalau tak semayang pun ucapkanlah selawat, ucapkanlah tasbih, kemudian dah ngantuk sangat tidurlah. Mudah-mudahan nanti Allah bangkitkan semula pada waktu subuh, sebelum waktu subuh. Paling kurang kan, paling kurang. Tapi yang terbaiknya semayanglah kan, ambil air semayanglah. Cuma nak sebutnya kata Abu Darda tadi, kalau dia niat sahaja pun dan terpejam terus matanya, maka Allah Ta'ala akan bayar seperti mana kalau dia dapat lakukan. Dan kalau bila dia dapat lakukan, dia dah buat, dia bangun, dia semayang, maka Allah akan bayar berlipat-lipat kali ganda lagi. Allah akan bayar lebih lagi daripada itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Wa qala Abu Imran Al-Juni. Kata Abu Imran Al-Juni, seorang ulama. Yunadil malak, uktub li fulan kadha wa kadha. Fayaqul ya Rabb, innahu lam ya'malhu. Fayaqul innahu nawahu. Allah sebut kepada salah seorang malaikat yang mencatat. Allah sebut kepada malaikat yang mencatat, uktub li fulan, tulis kepada ni hamba-Ku ni, tuliskan dia, tuliskan begini, tuliskan begini ganjarannya, begini ganjarannya. Kata malaikat, ya Allah, dia tak buat, nak tulis apa? Dia tak buat, nak tulis apa? Aku nak tulis sebab dia dah buat, dia tak buat. Yang nak tulis ni berapa orang dalam masjid ni yang dapat pahala dalam masjid ni, dengan iktikafnya, dengan berada dalam majlis ilmunya, ni nak tulis. Tapi dia tak tulis ni, dia duduk rumah, dia tak tulis. Tak tulis, duduk rumah. Tak, Allah kata tulis. Tulis juga. Kenapa? Innahu nawahu. Kerana sesungguhnya dia dah berniat. Tapi entah macam mana pagi tadi bangun-bangun terpucil. Membuang aja. Membuang aja, entah makan apa malam tadi kan. Kebetulan pula sekarang kan dah boleh kenduri kan. Hari Sabtu semalam 5 tempat. Dah lama sangat dah tak berkenduri kan. 5 tempat ni kalau dululah normal lama dulu, kalau 5 tempat ni 2 tempat je makan, 3 lagi salam keruk aja. Kan. Tapi oleh kerana lama dia tak kenduri ni, 5 tempat ni 5 kambing pula tu. Ini hantu kambing. Kan, jadi dia belasah 5. Jadi pagi tadi bangun dah tak selesa. Dah niat dah nak datang ni kuliah subuh ni. Tak apa. Allah kata, "Uktub, tuliskan." Dia dah niat. Walaupun dia tak buat, tulis. Allahu Akbar. Niat tuan-tuan kan. Maha pemurahnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikit lagi tuan-tuan 7.25 bermakna kita dah syuruk tu. Dah cerah dah tu. Dah boleh dah nak gerak balik ni. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Boleh tuan-tuan? Kena berhenti dah. Tuan-tuan, saya nak sentuh sikit lah yang tadi, yang 700 tadi kan. Yang 700 tadi tu, kenapa dia jadi 700? Tuan-tuan pun tahulah sebab apa? Sebab kalau masukkan RM1 dapat 700. Betul? Masukkan RM1, derma sedekah RM1 dapat 700 lah. Kan? Sebab 7 tangkai, 1 tangkai 100. Allah nak bayar. Kan? Itu sedekah, itu amalan sedekah 700. Baik, amalan lain yang kata berlipat-lipat kali ganda lagi, yang itu antaranya ialah amalan ataupun apabila kita sabar.
Ataupun lebih tepat lagi, senang lagi, amalan yang kita tak tahu berapa kali ganda Allah nak bayar. Ni insya-Allah dalam 2 bulan lagi ni. 2 bulan lagi ni. Kita nak jumpa ni. Puasa. Kan? Puasa Allah tak bagi tahu. Nabi pun tak khabarkan kepada kita dalam mana-mana hadis pun. Berapa Allah nak bayar, tak bagi tahu. Dia ikut performance kita. Dia ikut macam mana kita lakukan ibadat puasa itu, Allah bayar. Tak sama. Kalau tadi semayang jemaah subuh tadi 27 ataupun 25 kan, kita dapat kan. Kita dah tahu dah. Kita datang tadi bawa duit tak banyak lah, RM1 aja. Masukkan dalam tabung. Dah dapat 700 lah. Kan? Tetapi untuk puasa tak tahu berapa dapat. Ini kenapa disebut dalam hadis tadi 10, 700 dan berlipat-lipat-lipat kali ganda. Dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebut, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ayat 261 suratul Baqarah, perumpamaan orang yang menginfakkan, yang bersedekah, memberi sumbangan hartanya di jalan Allah seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji, maka Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas dan juga Maha mengetahui. Bila turun ayat ini, dalam satu riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Turun ayat, siapa yang menginfakkan, siapa yang derma 1 dibalas 700, maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Ya Allah, zid ala ummati. Tambahkan lagi ya Allah. Allah nak bayar 700 tadi kan? Nabi minta turun ayat 261 tadi, Nabi minta lagi Allah tambahkan lagi. Allahu Akbar. Ni katanya Nabi ni, dia datang bawa rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan membawa rahmat kasih sayang kepada umatmu, kepada hamba-Ku. Maka Nabi SAW, bila Allah kata 1 bayar 700 dalam bab sedekah infak tadi, Nabi kata, ya Allah, boleh tak tambahkanlah lagi ya Allah. Masya Allah. Nabi minta tambah lagi. Dan Allah ni, bila Nabi minta, Allah akan bagi. Allah akan bagi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat seterusnya untuk memperkenankan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat 245 pula. Suratul Baqarah juga. Allah sebut apa? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah sebut barang siapa yang meminjamkan. Tadi Allah kata siapa yang menginfak nak bayar 700. Bila Nabi minta tambahkan lagi ya Allah, maka Allah kata barang siapa, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, barang siapa yang meminjamkan, beri pinjam pada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat-lipat gandakan gantinya dengan banyak dan banyak dan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Allahu Akbar. Murahnya Allah, prihatinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak naik tak syahwat kita begini? Allah, Ustaz, syahwat apa pula ni Ustaz? Gairah. Tuan-tuan bila sebut syahwat lain macam aja. Bukan, jangan ingat syahwat yang itu tuan-tuan. Syahwat ni maknanya orang Arab sebut kegairahan untuk kita buat benda baik.
Orang kata naik syekh, Mak Haji naik syekh. Ada rasa naik syekh tak pagi ni? Kalau tak ada rasa naik syekh, ada something lah. Kena perbetulkan. Kan? Kena masuk. Kena masuk bengkel lah. Kan? Tapi kalau rasa gairah tu, kalau rasa naik semangat itu, bermakna kita berada pada landasan yang betul. Jadi kalau dah naik syekh, saya kena berhenti lah. Kan? Kalau tak lain macam pula jadinya. Kalau dah naik syekh tu, kena berhenti. Jadi tuan-tuan, nampak kan bagaimana murahnya Allah. Niat dapat 1, niat buat dapat 10, 700 dan berkali-kali ganda. Yang peliknya tadi, nak buat buruk tak jadi buat, dapat pahala juga. Dapat pahala juga. Kan? Tengok bagaimana. Cuma ulama mengatakan bahawa kalau niat buruk kemudian tak jadi buat, sebabnya bukan sebab Allah, sebab manusia, sebab malu, sebab segan, yang itu tak dapat pahala. Tak dapat. Dia ada syarat dia. Dia ada syarat dia. Kalau tak, senang lah, niat buruk aja manjang, lepas tu tak payah buat. Saya saja nak main. Tak boleh. Dia niat buruk dan nak buat dah. Tiba-tiba yatadhakkar, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, tak jadi buat. Tak jadi buat kerana Allah. Kerana Allah, bukan kerana manusia. Kerana Allah. Maka Allah bayar. Allah gantikan dengan pahala. Niat nak pergi, nak tikam nombor, contoh. Bukan orang sini tu, orang tempat lain. Niat nak tikam nombor. Lepas cucuk duit tadi, cucuk duit gaji kan, dapat duit gaji tadi tu, sebelum balik ingatnya nak singgah, nak tikam. Mana tahu kod-kod ada rezeki. Yang tikam tu pun dipikir rezeki tu. Amin. Kata tak apalah yang kod-kod ada rezeki kita kali ni. Mana tahu awak juga yang seronoknya langsir boleh tukar. Kita kan dah 2 tahun tak raya. Tahun ni insya-Allah lah Pak Long kita bagi raya kan. Kod-kod abang tikam ni dapat dah juga beli langsir baru, tukar sofa. Kan? Paling-paling kurang pun dekat lengan awak tu bertukarlah dia punya kilat-kilat dia tu kan. Bersemangat tu suami isteri tu. Rezeki dia kata macam mana? Mungkin ada rezeki. Rezeki kepala otak dia. Itu bukan rezeki, itu bala namanya. Dia niat ni. Sampai je depan kedai tu. Kebetulan depan kedai tu Pak Imam ada, Bilal ada, ketua kampung ada. Entah buat apa depan kedai ni, mesyuarat apalah. Dia dah pakai helmet tu, yang tutup tu makcik, yang hitam tu. Agak-agak kalau dia masuk, kalau jauh-jauh mungkin orang tak perasan ni dekat. Tak. Akhirnya tak jadilah. Tak jadi tu Allah bayar tak? Allah tak bayar. Kenapa Allah tak bayar? Sebab bukan takut Allah, bukan teringat tadi tikam tu judi. Tikam tu judi, tikam tu kira berjudi. Salah, dosa besar, bukan teringat yang itu, tapi segan dengan Pak Imam, maka Allah tak bayar. Kena ingat tu, ada syarat tu. Bukan niat nak buat buruk lepas tu tak jadi Allah bayar tu, tak. Dia ada syarat dia. Seperti mana berlaku kepada salah seorang pemuda Bani Israel kan. Cerita masyhur, ada 3 orang pemuda Bani Israel terperangkap dalam gua, pintu gua tak terbuka. Waktu tu Piramli tak ada lagi. Kalau tak senang nyaing song apa benda tu kan, tak ada lagi, belum ada lagi. Jadi 3 orang ni pun fikir, bermusyawarah, macam mana kita nak selamat, macam mana kita nak keluar ni. Maka 3 orang ni kata ginilah, kita pakat-pakat fikir, pakat-pakat renung selama hari ni, sepanjang kita hidup ini, sehinggalah kita terperangkap dalam gua ni, apa amalan baik kita buat. Fikir, ada salah seorang daripadanya, sebut seorang je lah yang 3 lagi, 2 orang lagi tu tak apalah. Seorangnya fikir apa? Dia kata dia pernah dalam doa dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia pernah berada di antara 2 kelangkang orang perempuan yang cantik, nak berzina dah. Kan? Masyhur kan cerita ni kan? Ulang balik aja. Biasalah macam
Macam drama kat TV lah kan, ulang-ulang kan. Dia nak buat dah, nak berzina dah. Tiba-tiba dia teringat pada Allah Ta'ala bahawa zina ini dosa besar, Allah marah. Maka dia tinggalkan wanita tadi. Dia kata, ya Allah, dalam doa dia, kalaulah ini amalan aku, yang aku ingat inilah amalan aku yang aku buat ni kerana-Mu betul-betul, kerana takut padamu, tak ada orang pun ketika itu. Kau ni nak berzina pun boleh dah. Wanita tu pun dah bersedia dah. Tapi aku teringat padamu, ya Allah, kau jadikanlah itu amalan yang aku terbaik untuk kau tolong bukakanlah sikit pintu gua ni, ya Allah. Tuan-tuan, itu yang Allah bagi pahala. Kan? Dah niat, dah berada dah, tapi ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kerana segan dengan imam, kerana segan dengan Bilal, tak jadi, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir sekali tuan-tuan, kalau boleh saya nak kongsi dengan tuan-tuan sebelum kita balik. Saya nak bagi bontrok sikit tuan-tuan. Tadi dah dapat bontrok kot, kan? Macam dah dapat je bontrok tu, kan? Saya je yang tak dapat lagi ni. Saya pun khawatir juga. Kok yang bercakap tak dapat, yang dengar je dapat. Ada insya-Allah Tuan-tuan, saya nak bagi satu lagi bontrok buat tuan-tuan, untuk tuan-tuan bawa balik. Yang dah tahu, amalkan. Yang belum, kita cuba amalkan. Okey. Pendek aja. Dalam satu riwayat Imam At-Tabarani, walaupun hadis ni riwayatnya riwayat lemah, tetapi min fadail amal, untuk kita beramal sebagai fadilat, sebagai beri semangat, saya rasa tak ada masalah. Ulama-ulama pun dah setuju. Okey. Imam Tabarani meriwayatkan daripada seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahluh at'aba sab'ina katiban alfa sabahin. Pernah dengar tak? Pernah kot? Mak haji semua geleng. Okey. Baik, Ibnu Abbas sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang baca jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahluh, tu bacaan dia tu. Sekali baca, okey, dia telah memenatkan 70 malaikat untuk menulis selama 1000 pagi. Memenatkan untuk 70 malaikat tulis lama mana? 1000 pagi. Al-Fasabah. Saya baca, ikut boleh? Dah baca kot sebelum ni kot? Dah baca, teruskan. Kalau belum, kita amalkan. Sempena kita kuliah pada pagi ini, mudah-mudahan saya pun dapat saham daripada tuan-tuan, kan? Kita amalkan pagi dan petang. Tak banyak, kita buat 3 kali cukup lah, kan? Lepas sembahyang subuh, dah siap wirid semua, dah siap doa, sebelum bangun kita sebut. Sama je pada petang pun, nak sebut lepas asar boleh, lepas maghrib pun boleh, bila-bila pun boleh lah, tak kisahlah. Tapi kalau boleh yang pagi ni jangan tinggal. Okey, boleh? Sedia? Kita sebut. Pendek aje. Jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Boleh? Mengakibatkan
70 malaikat penat untuk menulis, mencatatnya selama berapa? 1000 pagi. Apa maksud dia tu? Jazallahu anna tu. Kita mengucapkan terima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh, iaitu dengan selayak-layaknya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya. Layak tak Nabi dapat? Layak sangat-sangat. Dan kena ucap terima kasih tak kita? Sepatutnya lah kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وادفع عنا شره. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم اهدنا وسددنا واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا ونية وعبادة وعملا صالحا. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والأمراض إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.